Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, petang ini sekali lagi seperti mana biasa, sebaik saja selesainya mesyuarat jawatankuasa pasukan khas jihad tangani inflasi. Selesai mesyuarat, saya telah ditugaskan oleh jawatankuasa untuk memberikan pemakluman dan update tentang perkara-perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat serta tindakan-tindakan secara berterusan yang akan diambil oleh kerajaan bagi bukan saja mengawal kenaikan harga, tapi untuk memberikan perhatian kepada segala aspek yang berkaitan dengan kos sara hidup keluarga Malaysia secara keseluruhannya. Saya ingin membuat penegasan sekali lagi bahawasanya jawatankuasa ini sangat committed untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi memastikan negara kita kekal sebagai sebuah negara yang mengalami tahap inflasi yang terkawal dan rendah, dan yang paling penting sekali ialah untuk memastikan rakyat Malaysia, keluarga Malaysia keseluruhannya tidak mengalami impak yang buruk kesan daripada inflasi yang sedang melanda dunia. Kalau sekiranya kita perhatikan dalam semua kenyataan-kenyataan dan pengumuman berhubung dengan data inflasi di seluruh dunia, kita harus membuat persiapan kerana ternyata sekali inflasi sedang meledak di kebanyakan negara-negara di seluruh dunia, termasuk juga di rantau Asia dan juga negara-negara maju di Eropah. Namun kita berkeyakinan dengan langkah proaktif kerajaan serta sikap untuk mengurus ataupun micromanage setiap aspek kenaikan harga yang telah diambil oleh Jemaah Menteri, kita berkeyakinan kita akan dapat terus mengawal kesan kenaikan harga dengan cara yang telah kita lakukan sebelum daripada ini. Hari ini adalah hari yang pertama kawalan harga maksima minyak masak yang telah kita laksanakan, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua peniaga-peniaga kerana sehingga tengah hari tadi kita telah membuat pemantauan di beberapa ratus premis perniagaan yang terlibat dalam menjual secara retail minyak masak. Kita berpuas hati ke semua premis yang telah dikunjungi oleh penguatkuasa, menunjukkan pematuhan hampir 100% mematuhi had harga maksima yang telah ditetapkan. Malah terdapat 17% daripada premis yang telah kita periksa sehingga tengah hari tadi, 17% daripadanya menjual lebih rendah daripada harga maksima yang telah kita tetapkan. Dan ini suatu perkembangan yang memberangsangkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua peniaga-peniaga di seluruh negara yang telah mematuhi peraturan kawalan harga maksima, dan juga lebih berterima kasih lagi kerana banyak juga peniaga-peniaga telah berani dan menjual minyak pada harga yang lebih rendah. Hasil pemeriksaan hari pertama, kita dapati harga jualan adalah seperti berikut. Bagi botol 1 kilogram pada harga RM6.70 ke RM7.70. Bagi 2 kilogram, harga yang dicatatkan adalah antara RM12.70 sehingga ke RM14.70. Yang 3 kilogram, RM21.30 ke RM21.70. Sementara bagi botol 5 kilogram telah dijual dengan harga antara RM28.90 ke RM34.70.
Mana ada yang menjual sehingga semurah RM28.90 walaupun harga siling ditetapkan pada RM34.70. Kita harap situasi ini akan terus berkekalan sehinggalah kita akan menyemak harga setelah MPOB membuat pengumuman hitung panjang harga CPO bagi bulan Ogos, yang pengumuman akan dibuat pada 1 hari bulan September. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama dan telah mematuhi 100% penetapan kawalan harga maksima bagi minyak masak. Kita telah mendapat banyak juga pandangan dan juga pemakluman awal tentang kononnya terdapat lebihan suplai ayam dan ada juga pengharapan yang dizahirkan kepada jawatankuasa untuk mengimport atau mengeksport, memohon kebenaran untuk mengeksport ayam ke luar negara. Saya ingin menjelaskan di sini bahawasanya mekanisme mengawal tahap kedudukan bekalan tidak boleh dibuat secara flip-flop. Kita memerlukan masa bagi memastikan bekalan ayam dalam negara, begitu juga bahan-bahan yang lain mesti berada pada tahap yang terkawal, dan adalah perlu bagi jawatankuasa kita ini dapat memantau secara menyeluruh keseluruhan supply chain yang berkaitan dengan bekalan ayam. Sama ada bekalan ayam yang sudah mula dibenarkan dibawa masuk, ayam yang mula diternak dan ayam yang dikeluarkan. Dan kita akan melihat sejauh manakah dakwaan menyatakan bekalan sekarang adalah berlebihan. Namun begitu, kita tahu faktor harga mestilah berasaskan kepada bekalan yang cukup atau slightly more than sufficient, barulah harga boleh stabilize ataupun harga turun. Kalau kita mula mengeksport, kerana harga ayam di negara jiran, terutamanya di Singapura, adalah tersangat tinggi, saya khawatir kalau kita berlumba-lumba mula mengeksport untuk mengambil peluang daripada harga mahal di negara lain, dia sekali lagi akan menjejaskan harga tempatan. Keutamaan sekarang adalah rakyat tempatan, dan oleh kerana ayam adalah sesuatu barangan yang diperlukan oleh setiap keluarga, kerajaan ingin mengekalkan dasar dan memastikan harga ayam kekal rendah seperti mana yang ada sekarang. Jadi buat pada masa ini tidak ada sebarang keputusan untuk mengubah peraturan di mana ekspor belum boleh dibenarkan, dan sistem bekalan ayam hendaklah berjalan seperti mana yang sedia ada. Yang ketiga, kita telah membincangkan tentang penemuan oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia yang telah memaklumkan pada 5 Ogos 2022 di mana MyCC atau Suruhanjaya Persaingan Malaysia telah mengeluarkan keputusan cadangan terhadap 5 perusahaan yang disebabkan kemungkinan ataupun boleh ada petanda yang boleh menyebabkan atau kemungkinan melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 atau Akta 712. Memandangkan penemuan MyCC melalui keputusan cadangan adalah dapatan awal hasil penyiasatan, maka proses seperti mana yang termaktub dalam undang-undang perlu berjalan, di mana 5 perusahaan ini diberi peluang untuk mengemukakan representasi dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan cadangan disampaikan kepada mereka. Ini adalah berkaitan dengan perusahaan atau industri yang enter into agreement atau perjanjian yang boleh menjurus ke arah kartel, iaitu berpakat dalam menetapkan harga yang boleh ditafsirkan sebagai bercanggah dengan peraturan-peraturan
persaingan bebas. Dan Suruhanjaya Persaingan Malaysia telah mengenal pasti tindakan-tindakan berikut dan mempunyai sebab yang cukup untuk mereka diberikan apa yang disebut sebagai keputusan cadangan, dan apabila itu dibuat mereka perlu membuat penjelasan, dan bergantung pada apa penjelasan yang diberikan, tindakan-tindakan boleh diambil ke atas syarikat-syarikat yang melanggar terutama sekali Seksyen 4 Akta 712. Dalam hubungan ini kita ingin mengingatkan kepada semua pengusaha supaya tidak mengamalkan sebarang tindakan yang melibatkan pakatan untuk menetapkan harga dan melanggar peraturan-peraturan persaingan bebas, kerana perbuatan itu boleh menjejaskan dan juga boleh menyebabkan harga hanya dikawal oleh satu kelompok peniaga-peniaga yang menguasai pasaran, dan itu adalah tidak dibenarkan oleh undang-undang negara kita. Kita juga pada hari ini telah mendengar satu laporan berasaskan pada satu kajian yang telah dijalankan oleh beberapa badan tertentu berhubung dengan impak daripada inflasi terhadap keluarga miskin bandar, khususnya di Kuala Lumpur, di mana kajian berasaskan sampling telah dilakukan yang melibatkan beberapa PPR dan juga kelompok miskin bandar di Kuala Lumpur. Saya ingin menegaskan di sini bahawasanya jawatan kuasa kita sangat memandang serius terhadap beberapa temuan-temuan awal yang kononnya terdapat keluarga daripada golongan miskin tegar di bandar-bandar yang tercicir daripada sebarang bentuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan, dan kelompok tersebut adalah antara kelompok yang paling terkesan daripada kenaikan kos sara hidup dan juga kenaikan harga barang. Setelah berbincang dengan mesyuarat yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan, kita bersetuju untuk menjalankan satu eksersis bermula dengan wilayah persekutuan dalam konteks membantu dan memastikan tidak ada yang tercicir dari segi mereka-mereka tergolong dalam golongan miskin bandar, di mana Kementerian Wilayah Persekutuan akan membuat satu pengumuman yang lebih terperinci, iaitu untuk membuka window pengaduan, membuka window pengaduan kepada mereka-mereka yang layak, terutama sekali daripada golongan termiskin ataupun hardcore poverty, tetapi tidak menerima sebarang bantuan atas apa juga sebab. Mereka boleh tampil untuk melaporkan diri, ataupun ada pihak-pihak yang boleh membantu mereka untuk melaporkan keberadaan mereka supaya tindakan susulan dapat dilakukan bagi mereka-mereka yang terbukti layak tapi tercicir daripada sistem bantuan yang sedia ada. Seperti mana yang kita semua maklum, negara kita mengamalkan dasar di mana kerajaan memberikan perhatian yang serius dengan mengadakan pelbagai pakej bantuan bagi membantu golongan miskin tegar, terutama sekali juga miskin di bandar. Namun kita juga tidak menafikan walaupun apa sistem yang kita ada, kemungkinan akan ada kelompongan di sana sini, tetapi jawatan kuasa telah mengambil sikap, dan setelah berbincang dengan Kementerian Wilayah Persekutuan, kita ingin memastikan untuk kita mengatasi masalah keciciran atau keterciciran jika ada di kalangan warga kota dari kategori termiskin tetapi tidak mendapat sebarang bantuan, supaya tindakan pantas dan segera akan diambil khususnya oleh Kementerian Wilayah Persekutuan, dan ianya akan dipantau oleh jawatan kuasa
pasukan khas menangani inflasi. Ini adalah sebagai satu langkah preemptif yang kita ingin lakukan kerana nak merealisasikan falsafah kepimpinan negara kita yang ditentukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawasanya tidak seharusnya ada sesiapa yang tertinggal daripada pelbagai skim bantuan yang telah diumumkan oleh kerajaan, dan langkah-langkah ini adalah satu langkah yang perlu kita lakukan. Selain daripada itu, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa ataupun pasukan akan mengadakan satu retreat pada 14 hari bulan, hari Ahad ini, untuk memperbincangkan dengan lebih mendalam lagi aspek-aspek yang berkaitan dengan inflasi, latar belakang kepada perkara yang boleh membawa kepada situasi inflasi, dan untuk melihat pada langkah-langkah proaktif selanjutnya yang boleh diambil oleh jawatan kuasa ini bagi memastikan kita dapat mendepani masalah ini dengan secara lebih kokoh lagi. Kita telah mengenal pasti misalnya, selain daripada kesan daripada kenaikan harga barang-barang makanan seperti mana yang sudah kita lakukan dengan agak berjaya pada masa ini, kita ingin meninjau beberapa aspek yang lain, termasuklah bekalan-bekalan makanan lain, termasuk daging, ikan, sayur misalnya, dan juga kenaikan harga bagi input pertanian, kerana input pertanian dengan adanya kenaikan harga, dia juga boleh menyumbang kepada kos yang meningkat dalam pengeluaran makanan dalam negara. Jadi dalam kata lain, kita ingin mula memasuki kepada fasa seterusnya jawatan kuasa bertindak ini untuk mengambil langkah-langkah yang lebih segera dan memperluaskan skop, tidak hanya terikat kepada masalah kenaikan harga semasa ayam, telur dan sebagainya, tetapi kita ingin memastikan keseluruhan harga barangan-barangan utama yang diperlukan oleh keluarga Malaysia semuanya dalam keadaan yang terkawal, dan di mana ada langkah proaktif yang boleh kita lakukan tindakan lebih cepat, terutama sekali mengawal produksi, kita akan lakukannya. Mesyuarat kita yang akan datang hari Khamis akan berlangsung di Maha, di Serdang, kerana selepas pada mesyuarat, jawatan kuasa akan membuat tinjauan kepada beberapa pameran yang tertentu yang ada kaitannya dengan usaha-usaha untuk menggalakkan peningkatan pengeluaran barangan makanan dalam negara, dan akan ada tinjauan yang lebih lanjut, kerana ini juga ada kaitannya dengan usaha-usaha susulan bagi memperkokohkan lagi ketahanan negara kita dalam mengekang inflasi, terutama sekali aspek-aspek penglibatan dan penggunaan teknologi bagi meningkatkan produktiviti dan kecekapan pengeluaran produk-produk makanan dalam negara kita. Jadi mesyuarat hari Khamis akan diadakan di lapangan di Maha, dan pada hari Ahad tim akan mengadakan satu retreat bagi membolehkan kita membuat kajian yang lebih mendalam lagi untuk menentukan jawatan kuasa ini mengambil lebih banyak tindakan-tindakan yang lebih berkesan dalam menangani inflasi dan mengawal kenaikan harga di negara kita. Terima kasih. Mengenai observation daripada penguasaan tadi di sekitar kawasan mana tu, Tan Sri? Seluruh negara hampir 200 tempat dilawati setakat tengah hari tadi, ya. Setakat tengah hari tadi. Dia pemantauan ini akan berjalan secara berterusan. Pihak penguatkuasa KPDHP di semua negeri-negeri seluruh Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak, kita akan terus membuat pemantauan bagi memastikan kepatuhan terhadap kawalan harga maksima yang telah kita laksanakan. Sebagai permulaan di wilayah persekutuan, kerana kajian yang dibentangkan pada kita hari ini berasaskan sampling yang telah dibuat di ibu kota. Yang keduanya kerana ia ada kaitannya dengan local authority dan juga state authority. Jadi sebagai permulaan kita
perlu dapat persetujuan daripada Kementerian Wilayah, dan Yang Berhormat Datuk Seri Saidan Kashim telah memberikan persetujuan tadi supaya langkah ini diambil. Ini unprecedented, buat pertama kalinya kita membuka window pengaduan bagi orang yang tercicir, ya. Selain pada ini, sebelum pada ini dia boleh membuat pendaftaran secara online dan sebagainya. Tapi kali ini kita ingin mengambil langkah lebih proaktif lagi. Maknanya kalau perlu kita berjumpa, kalau perlu kita follow up, kalau perlu kita ziarahi, kita akan follow up dan ziarahi. Sementara kita ambil langkah-langkah mengawal inflasi, kelompok yang terkesan ini, kalau kita dapat kenal pasti, kita perlu beri bantuan. Sebab bantuan itu memang ada. Dasar kerajaan kita menyediakan berbagai-bagai jenis bantuan, dan tak sepatutnya ada di kalangan rakyat kita atau apa juga sebab tercicir daripada sistem bantuan. Jadi sementara kita menguruskan inflasi, mana-mana yang kita dapat maklumat mereka yang terkesan, yang terjejas, kita boleh menyelaraskan dengan pasukan kita, dengan kementerian yang memang menjadi anggota kepada jawatankuasa ini untuk mengambil tindakan-tindakan intervensi. Jadi intervensi bukan hanya dalam bentuk program subsidi yang kita jalankan. Kita juga nak mula buat intervensi terhadap kelompongan dan kelompok-kelompok yang rentan dalam masa yang kita anggap sebagai mencabar.